أيضا الزكاة. وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام فتجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها، وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمؤشرات، وهي الحبوب والثمار، فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط الحول لها. وكذلك يشترط للنقود والتجارة، ويشترط في هذه الأنواع النصب أيضا، وواجب النقدين والتجارة ربع العشر، وواجب الحبوب والثمار التي سقي بمعونة نصف العشر وبغير معونة العشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita sambung pengajian kita tentang ataupun pada bab yang berkaitan dengan zakat. Puasa dah habis Baik. Az-zakah. Seperti mana yang kita tahu bahawa zakat adalah salah satu daripada rukun Islam ke iman. Salah satu daripada rukun Islam. Yang keberapa? Yang keempat. Baik. Yang pertama, apakah maksud zakat? Zakat dari segi bahasa apa maksud dia? An-nama wa tathhir. An-nama apa makna an-nama? An-nama adalah az-ziyadah. An-nama adalah az-ziyadah, penambahan. Tamam. Dari segi bahasa adalah an-nama wa tathhir, penambahan. At-tathhir adalah penyucian. Tamam. Kalaulah sedekah biasa pun Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan 10 kali ganda, apatah lagi kalau sedekah itu adalah sedekah yang wajib seperti zakat. Tamam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi berkat dan tambahkan lagi lipat kali gandakan pahala tersebut, dan Allah taala akan bagi keberkatan di dalam rezeki tersebut. Taib. Hatta sebahagian orang kafir pun mereka meyakini bahawa zakat ini adalah sebab untuk bertambahnya rezeki. Ada satu kisah yang dengar daripada seorang petugas di Pusat Zakat Selangor. Kalau tak salah, Pusat Zakat Selangor. Dia cerita apa? Dia cerita satu hari waktu dia duduk di Pusat Zakat, ada seorang Cina. Seorang Cina datang ke Pusat Zakat. Dia pun tanyalah, nak buat apa masuk Pusat Zakat ni, nak masuk Islam ke? Tahu sebab dia Cina. Kalau nak masuk Islam bukan sini tempat dia. Dia kata, saya pun nak bayar zakat juga. Saya datang nak bayar zakat. Dia pun pelik. Orang Islam, orang Cina nak bayar zakat. Kemudian kalau ikut hukum syariah tak sah. Tak sah, kita tak boleh ambil duit zakat tu, dan tak sah jadi zakat. Tapi sebab petugas ni orang yang bijak juga, dia kata dia ambil juga, cuma duit tu dia tak masukkan dalam zakat, dia masukkan dalam bahagian lain. Ada bahagian lain yang khusus untuk duit selain zakat lah. Taib, dia tanya, kenapa tiba-tiba datang nak bayar zakat ni? Dia kata, perniagaan saya bankrupt, bisnes saya bankrupt. Tamam, saya datang ni nak bayar zakat. Saya ada baca surat khabar. Dia kata dalam surat khabar tu kata, kalau orang tu bayar zakat maka harta dia akan bertambah. Dia baca dalam keadaan dia yakin. Itu sebab dia datang Pusat Zakat nak bayar zakat. Tamam. Tabaan, lepas daripada dia bayar tu, lepas beberapa tempoh, dia datang balik. Dia pun datang balik. Dia kata, aku nak bayar zakat lagi. Tamam, hari tu aku bayar sebab bisnes aku nak bankrupt. Sekarang aku bayar sebab bisnes aku dah berkembang. Mungkin dengan sebab dia bayar zakat. Orang kafir bayar zakat,
dengan dalam keadaan dia yakin bahawa di dalam zakat tu ada penyucian dan penambahan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia tambahan. Tamam. Taib. Kenapa kita katakan zakat ini adalah an-nama az-ziyadah? Kerana di dalamnya ada kebaikan dan keberkatan. Rezeki ini dia bukan pada jumlah. Dia bukan pada jumlah. Ada orang kaya tapi dia tak pernah rasa cukup. Ada orang kaya tapi dia tak pernah rasa rezeki dia tu cukup. Sebab apa? Sebab rezeki itu bukan pada jumlah. Rezeki itu pada keberkatan. Ada orang dia tak ada apa-apa tapi dia rasa cukup. Dia tak ada apa-apa tapi dia rasa tenang. Tak ada orang kacau dia. Tenang. Sebab apa? Walaupun gaji dia sikit tapi dia rasa keberkatan. Dinamakan sebagai at-tathhir, penyucian, kerana Allah Subhanahu wa taala menyucikan orang yang mengeluarkan zakat itu daripada dosa dan daripada sifat bakhil. Cara untuk kita didik diri kita ni daripada sifat bakhil adalah dengan kita memberi. Memberi. Itu cara untuk didik diri kita ini daripada sifat bakhil. Itu pengertian zakat daripada ataupun dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, di sisi syariat, di sisi ulama fiqh, adalah ikhraju malin makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah yusarrifuha li ta'ifatin makhsusah. Zakat dari segi syariat, dari segi syarak adalah mengeluarkan harta yang tertentu, harta yang khusus. Bukan semua harta kita kena keluarkan. Tamam. Handphone kita tak perlu kena keluarkan, kereta tak perlu keluarkan, rumah tak perlu keluarkan. Ada harta tertentu sahaja yang kita kena keluarkan, seperti yang kita akan belajar sebentar nanti. Ala wajhin makhsus, ada cara tertentu. Ada cara tertentu macam mana nak keluarkan zakat. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Tamam. Kalau seorang tu dia setiap hari sedekah. Sedekah dia setiap hari RM10, RM10, 10 darab 365. Setahun ada berapa hari? 365. Berarti setahun dia sedekah 36,500. Tahu, 36,500. Dia pun pergi pejabat zakat, dia kata saya ni setiap hari sedekah RM10. Zakat saya kalau lepas encik kira ni RM20 je, saya dah bayar, dah sedekah RM36,500. Itu kira tolak zakat lah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak niat. Dia tak niat itu zakat. Tamam. Kemudian zakat ni ada waktu dia. Ada zakat yang kita bayar setahun sekali, ada zakat yang bila dapat je harta tu kita kena keluarkan zakat. Jadi ada cara dia. Baik. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Kemudian harta tersebut akan dibelanjakan ataupun diserahkan kepada golongan yang khusus, seperti yang disfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amina wa binis sabil. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apa ayat dia? Mana Hafiz? Ada Hafiz kat sini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan minallah wallahu alimun
wallahu alimun hakim. Ada 8 golongan yang dikhususkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang sebut dalam Al-Quran. Kebanyakan dalam syariah yang berkaitan dengan harta ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara khusus. Tamam, seperti zakat. Allah sebutkan zakat ni kita perlu serahkan kepada siapa, supaya apa? Supaya tak ada orang yang boleh ataupun yang mengambil kesempatan dengan harta umat Islam. Seperti zakat, Allah Ta'ala sebut sendiri, innama, Allah Ta'ala sebut innama, hanya senya. Ada tahsir kalau kita belajar dalam nahu, innama tu min adatil hasr. Allah Ta'ala khususkan 8 ni saja. Selain daripada 8 golongan ni, haram dia ambil. Haram dia ambil. Atas niat apa sekalipun, haram dia ambil. Tamam. Begitu juga dalam bab dalam bab warisan, mawaris. Dalam bab harta pusaka. Allah Subhanahu Taala sebut fulan ni dapat 1/10, fulan ni dapat setengah, ni dapat 1/4. Mana ada 10/10? 1/4 ni 2/3. Allah Ta'ala bagi di sebab yang berkaitan dengan harta ni dia masalah sikit. Tamam, menjadi perebutan orang. Taib. Apa dalil yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita keluarkan zakat? Dalam banyak ayat Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala gabungkan di antara solat dan zakat dalam banyak ayat. Antaranya wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT firman, khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah daripada harta-harta mereka sebagai sedekah. Maksud sedekah kat sini sedekah yang wajib, iaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah yang menyucikan mereka dan menyucikan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum dengan tuzakki makna yang sama. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bis-sadaqah wastaqbalu amwajal bala'i bid-du'a wa tadarru'. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah, jagalah, bentenglah harta kamu dengan zakat. Zakat ni adalah pemeliharaan ataupun cara untuk kita pelihara harta kita dengan zakat. Wadawu amradakum bis sadaqah, dan ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Jadi zakat ni sebagai pelindung harta kita. Manakala sedekah ni adalah ubat kepada penyakit-penyakit kita. Kalau ada orang yang sakit, antara cara yang mujarrab adalah dengan sedekah, kemudian niatkan dengan sebab sedekah tersebut diangkat ataupun disembuhkan penyakit. Kemudian zakat ini diperintahkan, diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban, sekali dengan puasa, sekali dengan zakat. Az-zakah wa amma az-zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam. Ia adalah rukun Islam yang keempat. Fatajibu 'alal muslim, maka wajib ke atas orang Islam. 'Alal muslim berarti orang kafir tak wajib zakat. Orang kafir tak wajib zakat, sebab yang diwajibkan zakat adalah orang Islam. Walaupun demikian, di akhirat nanti, sekalipun kita katakan orang kafir tak wajib zakat kerana dia mukhatab, dia diperintahkan untuk melakukan perkara yang lebih penting daripada zakat.
Apa benda? Adalah kalimah syahadah untuk masuk Islam dulu. Tamam. Bi usuliddin, dia mukhatab bi usuliddin, dengan usuluddin. Taib. Sekalipun kita kata orang kafir tak wajib zakat di dunia ini, akan tetapi di akhirat nanti dia akan diazab disebabkan meninggalkan zakat. Macam tu juga dengan solat dan puasa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa kunna nakhudu ma'al khadiin. Apa sebelum dia? Ma lakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dalam neraka Sakar ni tempat orang kafir. Tamam. Tempat yang neraka yang disediakan untuk orang kafir. Ma lakum fi Sakar. Ditanya kepada mereka, kenapa kamu berada di Sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami dahulu di dunia tidak solat. Orang kafir memang tak diwajibkan solat, tapi diazab kerana meninggalkan solat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak memberi makanan kepada orang miskin. Zakat lah. Taib. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu amwalil wajibati fiha. Maka wajib ke atas orang Islam untuk mengetahui jenis-jenis harta yang wajib dibayar untuk orang yang berharta. Kalau dia kata saya ni 1 sen pun tak ada, habuk pun tak ada, tak perlu belajar. Tak perlu belajar. Tapi kalau dia ada harta, kena belajar, kena tahu apakah harta yang wajib dikeluarkan. Jenis-jenis harta yang wajib. Baik. Wahia, yang pertama adalah an-na'am. An-na'am, ternakan, iaitu unta, lembu dan kambing. Kalau dia ada kandang ataupun kalau dia ada pelihara 3 jenis haiwan ni, unta, lembu dan kambing, maka dia kena pelajari bab zakat. Tamam, berapakah nisabnya, bila nak kira haul, kalau keluar anak macam mana, kalau mati macam mana. Tamam, dia kena belajar. Tapi kalau dia tak ada, tak perlu belajar. Itu untuk orang awam. Tapi kalau ulama macam antum ni, kena belajar semualah. Orang nak datang nak tanya fatwa ni, saya ada 39 ekor kambing, saya ada 40 ekor kambing. Oh, dah cukup nisab. Taib. Kemudian sehari lagi nak keluar zakat, seekor meninggal, ataupun seekor saya sembelih, nak kena keluar zakat ke tak keluar zakat? Keluar bagi saya. Jangan macam tu. Taib. An-na'am. Yang kedua adalah an-naqdan. An-naqdan adalah emas dan perak. Emas dan perak. Nanti tafsir dia kita akan belajar. Kalau emas yang digunakan sebagai perhiasan macam mana. Taib. Sama ada mentah lagi ataupun dah diproses. Diproses. Orang yang kerja dengan orang yang buat emas dengan perak ni, diorang tahulah macam mana emas mentah dengan emas yang dah diproses. At-tijarah wat-tijarah, orang yang bisnes. Orang yang bisnes, ada perniagaan. Tamam, dia kena belajar zakat. Taib. Terutama orang yang bisnes, dia kena tahu bila dia start bisnes dia tu, supaya dia tahu haul dia itu bila dia nak perlu bayar zakat. Tamam. Dan seelok-eloknya apabila kita mulakan bisnes, kita niat siap-siap, saya bisnes ni supaya menolong orang Islam, supaya saya boleh dapat keluarkan zakat. InsyaAllah bisnes tersebut akan maju dan berjaya. Tapi kalau awal-awal lagi niat tak nak bayar zakat, takkan. Kalau awal-awal lagi tak ada niat nak bayar zakat, InsyaAllah tidak akan maju bisnes tersebut. Baik. Wahia at-tijarah tu apa? Bisnes tu apa benda? Taqlibul mal li gharadir ribih. Dia putarkan dia istilah dia apa?
apa orang kata taklibul mal, dia apa putarkan, pusingkan, dia apa nama dia, apa istilah orang bisnes, dapat duit, dia beli barang, dapat duit, beli barang balik, rolling, dia rolling harta dia, rolling harta dia untuk ataupun supaya dia mendapat keuntungan. Tahu, ni pun nanti tafsir dia kita akan belajar satu persatu. Kemudian ar-rikaz, ar-rikaz, rikaz ni apa benda? Rikaz ni harta karun lah, harta yang ditanam pada zaman jahiliyah, sebelum zaman kebangkitan ataupun sebelum diutuskan Nabi. Korek-korek tanah, tamam, kat belakang ni cubalah tiba-tiba jumpa harta, tamam, kat harta tu pula ada tulis Fir'aun. Confirm lah tu sebelum apa nama ni, sebelum datangnya Nabi. Itu dinamakan rikas, tamam. Harta tanaman pada zaman jahiliyah daripada zahab dan fiddah, emas dan perak je. Kalau dia jumpa permata, permata lagi mahal kan dari emas, permata lagi mahal daripada emas. Tak perlu zakat. Sebab apa? Dia kata minaz zahab wal fiddah sahaja. Ar-rikaz. Kemudian al-ma'din. Ma'din ni apa benda pula? Ma yustakhraju bi'ilajin minal ard. Ni yang apa nama ni, emas dan perak yang di apa istilah dia, digali, yang dilombok, yang dilombok. Tamam. Wal ma'din wal mu'asyarat. Mu'asyarat ni apa benda pula? Mu'asyarat ni nama dia, ada yang panggil zakat mu'asyarat, ada yang panggil zakatul hubub ke zakatul zakat makanan, zakat biji-bijian, zakat biji. Dinamakan mu'asyarat ni sebab apa? Sebab zakat dia adalah 1/10, adalah 1/10 ataupun 1/4 daripada 1/10, rubu'ul usyur. Tamam, sama ada usyur ataupun rubu'ul usyur, nanti kita akan belajar. Sebab tu dinamakan mu'asyarat. Mu'asyarat yang zakatnya adalah 1/10. Mu'asyarat ni daripada 1/10 usyur. Tamam, sama ada usyur 1/10 ataupun 1/4 daripada 1/10. Pening ke tak pening? So zakat ni nak belajar kena ada whiteboard. Baik. Wahyal hubub, iaitu yang pertama adalah biji-bijian, bijirin, wathimar dan buah. Bijirin, apa benda bijirin yang perlu dizakat? Makanan asasi, seperti hintah, gandum, beras, jagung, makanan asasi. Wathimar dan buah, bukan semua buah, 2 buah sahaja, iaitu an-nakhl dengan at-tamar wal inab. Kurma dan anggur sahaja yang perlu zakat. Kurma dan anggur. Apple tak perlu, mangga tak perlu, pisang tak perlu, durian tak perlu. Tamam, dia tak perlu zakat. Tapi kalau dia durian tu nanti dia jual, itu ada masalah lain lah. Tamam. Baik. Dia kata fala zakata fima siwan na'am as-sa'imah. Tidak perlu keluarkan zakat pada selain binatang as-sa'imah. Apa makna as-sa'imah? As-sa'imah ay bi antar'a fi kala'in mubah. Binatang dia dah masuk syarah satu-satu. Mula tadi dia terangkan kan, dia kata zakat ni adalah wajib ke atas orang Islam untuk mempelajari bab zakat. Kemudian dia terangkan apakah jenis-jenis zakat yang perlu
kita keluarkan. Yang pertama adalah zakat ternakan, zakat nakdan emas dan perak, zakat tijarah, perniagaan, zakat rikas harta tanaman jahiliah, kemudian ma'din lombok emas dan perak yang di Lombok, kemudian muasyar ada 6 jenis. Ni dinamakan zakatul amwal ataupun zakatul mal, zakat harta. Nanti ada zakatul badan, zakat badan tu nanti. Zakat harta ada 6 juga. Muasyarat adalah bijirin, makanan asasi, dengan as-simar, buah-buahan. Kemudian dia kata fala zakata fi ma siwa an-na'am as-saimah. Ni dia dah masuk perbahasan tentang zakat yang pertama yang diterangkan tadi adalah zakat ternakan. Toib. Adakah kesemua ternakan tu kita kena zakatkan ataupun ada jenis-jenisnya? Itu dia akan bahaskan fi qaulihi fala zakata fi ma siwa an-na'am as-saimah wa yushtaratul haulu laha. Dia terangkan satu-satu. Sampai sini saja insya-Allah. Al-Fatihah. Allah yarzuqna bi'ilmin nafi' wal amal khas maqbul wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Surah bidzalika qalba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa huquqi alaina wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاقك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنن وغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آلك رب الشرفاء وعلى صحب المسابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا التوبة تسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند تشوي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.